إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah taala masih izinkan kita untuk berada menjadi tetamunya pada minggu-minggu terakhir sebelum kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada saat yang sebegitu kritikal ini, marilah kita mendoakan dan berharap dengan harapan yang tinggi bahawa umur kita harap Allah sampaikan sampai masuk Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Pada malam ini saya ingin bawa satu hadis yang biasa kita dengar. Satu hadis yang Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Hadis ini dibawa oleh seorang sahabat Nabi yang utama, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu.
Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu terkenal dengan Rassam Uthmani. Al-Quran yang ada pada hari ini ialah ditulis mengikut Rassam Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada masa Sayyidina Osman jadi khalifah, pada ketika itu Sayyidina Osman di dalam ijtihadnya nak menghimpun balik Al-Quran supaya Al-Quran jadi sekata, jadi selaras tulisannya. Sebab Al-Quran telah ditulis dan tersebar ke seluruh alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan gaya tulisan yang pelbagai. Sayyidina Osman nak menyelaraskan tulisan Al-Quran itu, maka dia menggagaskan penulisan semula Al-Quran. Maka selepas ditulis balik Al-Quran, maka dia suruh semua ataupun pelbagai tulisan yang lain dilupuskan, dan umat Islam seluruh alam menggunakan satu rassam saja, iaitu seperti mana yang kita baca pada hari ini, yang ada pada hari ini, iaitu yang sekata tu ialah tulisan Quran yang kita balik Mekah tu. Itulah Rassam Osmani. Rassam Osmani ini dia berlain dengan Quran Majid. Quran Majid yang ditulis di India. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Osman yang telah menggagaskan tulisan balik Al-Quran dan disebut dengan Rassam Uthmani, tulisan lain yang dinisbahkan kepada dia. Maknanya kita faham daripada situ bahawa Sayyidina Osman ialah seorang yang Qurani, dia orang Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kan pada saat dia dibunuh pun dia sedang membaca Al-Quran. Sayyidina Osman ni, satu masa Nabi tengah semayang, Nabi semayang mengimami para sahabat. Lepas-lepas Nabi kita semayang, Nabi beradab kepada para sahabat seperti saya menghadap tuan-tuan ni. Bila Nabi kita berdoa, Sayyidina Osman ada depan. Nabi kita berdoa, Nabi mensyaratkan kepada Sayyidina Osman, Nabi tunjuk pada Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman faham bahawa Nabi SAW berdoa tu, Nabi mendoakan dia. Selepas daripada semayang, dia pun mendapatkan Nabi dan tanya, nampak Nabi macam mendoakan dia? Maka Nabi beritahu, Nabi kata, kamu akan dibunuh oleh golongan munafiqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku nak pesan pada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kamu akan dibunuh itu, kata Rasulullah, hari itu puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kata hari itu puasa. Dan Nabi pesan pada dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan jangan lawan, kata Rasulullah. Baik Rasulullah. Sehinggalah Nabi kita wafat menjelang zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu jadi khalifah. Kemudian berlangsung zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jadi khalifah, sehingga wafat Sayyidina Umar menyalanglah pula pemerintahan dia sebagai khalifah.
Hari-hari pertama keadaan masih lagi stabil, sehinggalah Sayyidina Osman berijtihad. Ijtihad dia nak melantik menteri-menteri, dia nak buat rombakan, dia nak lantik adik-beradik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia nak lantik adik-beradik dia. Jadi bila dia lantik adik-beradik dia, itulah bermula konflik. Sayyidina Osman lantik adik-beradik dia sebab pada ijtihad dia senang. Dia nak tegur, dia nak marah, dia nak apa, mudah. Kalau orang lain susah sikit. Tapi keadaan itu diambil peluang oleh golongan munafikin memporak-perandakan pemerintahan Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka timbullah orang kata kolonisme, pilih adik-beradik. Sedangkan sahabat ni tindakan mereka macam mana pun direstui oleh Rasulullah. Seperti mana yang Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan berpegang dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Maknanya tindakan khulafa'ur rasyidin semua mendapat mandat dan restu Rasulullah. Tapi orang munafikin pandai mengambil kesempatan. Maka timbul bahawa Sayyidina Osman kolonisme. Maka berlakulah penentangan terhadap pemerintahan Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Gerakan penentangan itu datang daripada Mesir. Maka bergeraklah kumpulan-kumpulan pemberontak ni daripada Mesir ke Madinah dan ke pekepung rumah Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Osman pada ketika tu dia khalifah, dia boleh petik jari menentang golongan pemberontak. Dia khalifah, tentera Islam kuat. Islam memerintah dunia, tentera Islam kuat. Ada apa pada golongan yang mai daripada Mesir? Nisbah dia banding dengan kerajaan, tentera kerajaan. Tapi oleh kerana dia teringat Nabi kata jangan lawan, akhirnya dia tak mengarahkan tentera untuk mempertahankan dia. Dan hari itu dia berpuasa. Dia tahulah, dia ingat Nabi kita pesan hari itu hang puasa, dia puasa. Jadi rumahnya dikepung oleh munafikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi bila mana dia tahu kata saat yang Nabi janji hari itu dah sampai, yang pertama dia puasa, yang kedua dia kira baca Quran. Sebab tu kita ni kalau kita tahu kita nak mati saat-saat macam-macam mana, baca Quran, puasa. Contohlah soalan, mana tahu kau malam ni mimpi esok mati. Jadi kalau kita tahu kita nak mati, baca Quran, baca Quran. Dan kalau kita tahu nak mati juga, puasa. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ketika berlaku perang Mu'tah, Nabi kata kalau gugur Zaid bin Harisah, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau gugur Ja'far, ganti dengan Abdullah bin Rawahah. Perang ni perang hebat, perang Islam melawan kuasa besar dunia, Rom pada ketika tu. Jadi subhanallah, bila berlaku perang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul yang Nabi kata Zaid gugur. Bila Zaid gugur, panji-panji Islam dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Belah kanannya pedang, belah kirinya
panji-panji. Bila tangannya ditetak, tangan kirinya ditetak, jatuh panji-panji, dia pegang panji-panji dengan tangan kanan. Orang main pula tetak tangan kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia pegang panji-panji dengan saki-baki pemeluk yang ada. Sallallahu alaihi wasallam. Main pula orang tikam. Jadi tikaman itu tidak kurang daripada 70 tikaman. Baru dia rebah. Tuan-tuan, lepas tu kepimpinan tentera Islam dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah pula. Bila perang dah tamat, orang macam kok masih ada yang masih hidup. Tengok-tengok yang masih hidup ialah Ja'far bin Abi Talib. Orang mayang nak bagi dia minum, dia kata aku puasa. Faham tak? Bila dapat mesej yang kata tu Rasulullah, berarti bila Nabi kata kalau gugur Ja'far ganti dengan Allah bin Rawah, maknanya dia akan mati. Faham daripada yang berlaku dan dipraktikkan oleh para sahabat, kalau tahu kita nak mati, puasa. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu duk baca Quran. Tahu hari mati, baca Quran. Terlelap. Dalam terlelap itu dia mimpi, dia jumpa Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya, hasaruka, mereka kepung kamu kah wahai Osman? Naam ya Rasulullah. Qataluka, mereka perangi kamu kah wahai Osman? Naam ya Rasulullah. Nabi tahu, tapi Nabi tanya tu ialah untuk Sayyidina Osman berbanja dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Di pada waktu tu Nabi tanya Sayyidina Osman, aku bagi pilih kak, sama ada masalah Sayyidina Muhammad, hari ini aku nak doa kat Tuhan, Allah hantar pertolongan dia menghancurkan orang munafikin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun hari ini hang pilih hang buka puasa dengan aku. Daripada ketika itu Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu pilih, ya Rasulullah, saya pilih nak buka puasa dengan Rasulullah. Waktu tu tuan-tuan, dia terjaga tu, dia seronok. Dia panggil isteri dia, dia kata, abang dah mimpi jumpa Rasulullah. Jadi bila dah mimpi jumpa Rasulullah, dia cerita begini. Dia kata berasa macam Nabi masuk ke rumah kita daripada pintu tu, kata dia. Dia seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa Rasulullah dah. Tuan-tuan, tak dan beberapa saat pintu pecah. Meluru munafiqin ni masalah Sayyidina Muhammad menikam dia dan jatuh mercik darahnya di atas Quran yang dia baca. Tuan-tuan, dialah yang meriwayatkan hadis ni. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah siapa yang mengajarkan Al-Quran, dan sebaik-baik kamu siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna dia? Maknanya kalau tuan-tuan nak tengok orang masuk syurga, nak tengok penghuni syurga, tengok guru Quran. Tengok guru Quran. Jadi guru Quran itu mereka mempelajari Al-Quran dan mereka mengajar Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, tuan-tuan tengok tahfiz contohnya. Kita hantar anak kita pergi tahfiz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jumpa dengan guru anak kita, guru halaqah. Berarti tuan-tuan kita sedang bermuamalah dengan ahli syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita harap dengan kita duk muamalah, duk tanya anak kita hafal macam mana apa semua tu, tuan-tuan kita harap kita boleh tumpang ustaz tu di akhirat esok.
Bahkan tuan-tuan, subhanallah, orang Quran ni Nabi sebut ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Al-Quran ialah orang Allah dan orang pilihan Allah. Maknanya ahlullah ni makna apa? Wali Allah. Kalau kita nak tengok orang tu wali Allah, ialah orang tu ialah orang yang sebut ahlul Quran, ahli Quran. Tuan-tuan, kalau hafal Quran, tinggal Quran, tu masih belum jadi ahlul Quran. Soalan Rasulullah Muhammad. Yang jaga Al-Quran ni ialah orang yang hafal Quran, dia mengulang selalu Al-Quran, dia ingat Al-Quran, dan dia mengamalkan kandungan kitab suci Al-Quran. Itulah dia panggil ahlul Quran. Sebab orang ni kalau dia hafal Quran, dia akan dipertanggungjawabkan di atas yang dia baca, dan dia wajib mengulang Quran sampai dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, sebab itu pesan pada anak-anak kita yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran ni, dia kena mengulang Quran sehari 3 juzuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk 10 hari dia khatam sekali Al-Quran. Kalau dia baca, kalau jadi sifat dia, adat dia mengulang Quran 3 juzuk 10 hari 30 juzuk, dan dia kena maintain 3 juzuk tu. Jadi Quran tu tak hilang. Sebab bila kita baca, lama-lama dia lekat. Tapi bila mana tinggal tak boleh mengulang sampai 3 juzuk, sebenarnya mudarat. Jadi kalaulah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang tu boleh mengulang Quran, Allahumma salli ala sayyidina, 3 juzuk sehari, jadi insya-Allah Quran lekat dalam jiwa dia. Macam contoh, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, Pak Sumin, dia tak hafal Quran, tapi dia jadi terhafal Al-Quran sebab dia baca. Dulu dia cerita waktu mana sejarah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata dia dulu waktu muda-muda dia kuat, 3 hari khatam sekali, sehari 10 juzuk. Tapi dia kata lah, dia tak larat dah waktu tu lah. Dia mengulang, dia baca Quran, dia khatam Quran 5 hari sekali. Dulu 3 hari sekali, dia tak larat dah. Dia kata lah ni 5 hari sekali, 5 hari sekali, tuan-tuan. Jadi Quran tu akhirnya lekat. Dan dalam kali yang lain sejarah dia kata Pak Su ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangkit malam baca Quran, nangis kata dia, teriak tangis dia lah. Sebab dia kata banyak lagi dalam Quran tu tak amal. Tu hak baca Quran tu, hak baca Quran. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maknanya orang ni kalau dia bergelut dengan Al-Quran, dia panggil ahlul Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai seperti Nabi SAW, seperti yang Nabi sebut, seperti yang Sayyidina Aisyah sebut ketika orang tanya Nabi itu akhlaknya macam mana, Sayyidina Aisyah kata kana khuluquhul Quran, Nabi akhlaknya Al-Quran. Apa dia makna dia? Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi marah mengikut Al-Quran, Nabi suka mengikut Al-Quran. Jadi kalau orang ni dia marah berpandukan Al-Quran, dia suka pun berpandukan Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah dia panggil orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Tuan-tuan, sahabat sayyidina Muhammad, baru ni ada orang tanya, Ustaz, dalam bulan puasa nak mai ni, dalam bulan puasa ni, selain daripada puasa nak buat apa? Tak ada, melainkan Quran. Dalam bulan puasa ni tak ada yang terlebih baik kita buat melainkan kita membaca Al-Quran.
Kalau tidak, manakan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali. Hidup tu Al-Quran. Sampai kan golongan salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka punya banyak baca Al-Quran sampai lepas rasa manis Al-Quran tu di bibir ala sayyidina Muhammad. Manis Al-Quran tu di bibir tu, sampai mereka bertanya-tanya antara mereka, batal apa puasa kita pasal manis? Quran baca sampai manis, tuan-tuan. Jadi insya-Allah Quran amal ni kita kena gelut dengan Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khususnya orang yang Tuhan bagi umur yang panjang, sempat pincit, Tuhan bagi peluang untuk bergelut dengan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai kita mendapat kemanisan membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan puasa ni dia buat sikit, tapi perolehan tu banyak, cepat, besar. Tuan-tuan, subhanallah, kita boleh tiru guru-guru Quran. Satu masa main satu orang makcik tu, dia cerita pengalaman dia mengaji Quran dekat satu orang ustaz. 3 petang ramailah muslimat mengaji, ustaz tu mengajak Quran. Dia cerita, dia tanya, waktu tengah mengajak Quran tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba ustaz tu pingsan. Bila pingsan, lepas ni semua muslimat nak buat macam mana? Kipah jaga, sedang tengah-tengah baca Quran, ustaz tu pingsan. Lepas tu bila dia sedang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak terus lah mengajak. Tiba-tiba dia kata, mai dah. Kata-kata mai dah, tuan-tuan, dia terbalik. Kata makcik ni, Allahumma salli ala sayyidina, mai dah tu apa? Saya kata, apa lagi kalau bukan malaikat tu? Tengah-tengah duk mengajak mu, mai dah. Tuan-tuan, jatuh kembali ke rahmatullah. Bermakna dia mati sedang membaca, sedang mengajak Al-Quran. Betul Nabi kata, al-mar'u mata ala ma sya'alih wa yusharu ala ma mata alih. Allahumma salli ala sayyidina. Seseorang tu dia akan mati mengikut macam mana cara dia hidup. Cuba kita renung, kita hidup macam mana? Orang tu dia mati tengah majak Quran, sebab dia dunia ada Quran. Saya ingat dulu ustaz saya, Ustaz Khalid Mata Mahmud, dia ahli lagu soal saya nama. Jadi bila orang tu ahli Quran, dia dunia ada Qurannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang Tok Nakan saya, Tuan Guru Haji Abdul Wahab Tok Kelim, kampung Tok Kelim, soalan. Dia guru Quran juga. Guru dia Pak Wan Sulaiman, guru diraja. Kalau suruh Tok Wa bagi nasihat, Quran dia satu je. Dia punya suruh bagi tazkirah satu je. Dia suruh baca Quran. Dia nak betul, dia baca Alam Nasrah, dia baca Alam Tarokai. Tu guru Quran. Kalau penyumpak Pak Sumi minta nasihat, satu nasihat dia baca Quran. Soalan semua. Sebab dia kata kalau dia nasihat lain, berarti ada hal lebih baik pada Quran. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga saya jumpa satu orang, dia mati pada malam nuzul Al-Quran, sallallahu alaihi Muhammad. Malam 17 Ramadan tu dia mati. Saya tanya cucu dia, Tok Wan dia amai apa? Mati malam nuzul Quran. Dia kata Tok Wan dia mati selepas khatam Al-Quran 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia khatam Quran, dia tulis. Khatam Quran tulis, khatam Quran tulis. 1000 dia tulis tarikh khatam Quran. Tuan-tuan, malam tu dia mati. Betul no? Janji Allah tu betul. Macam mana orang tu hidup, macam tu dia mati.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi insya-Allah, jadi kita harap insya-Allah ni nak kena mula dah balik Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Quran ni saya nak pesan satu pesanan guru saya. Quran ni nak bagi sedap baca, dia kena baca 7 surah hari-hari. Jangan tinggal. 7 surah ni dipanggil surah Al-Munjiyah. Surah yang menyelamatkan kita semua di alam kubur dan di alam akhirat. Kalau tak boleh baca semua, satu jangan tinggal. Yang pertama, baca surah Al-Lam Sajdah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Yasin. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Ad-Dukhan. Yang keempat, suratul Waqi'ah. Yang kelima, suratul Mulk. Yang keenam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Hal Ata 'alal Insan. Yang ketujuh, suratul Buruj. 7 ni kena baca hari-hari. Allahumma salli. Baru sedap baca Quran tu ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau 7 ni tak ada, Yasin jangan tinggal. Itu pesan dia. Jadi saya harap saya pun boleh amal, dan mai sama-sama kita amal, insya-Allah. Kalau kita tak parat lagi Quran, dah mula baca dah. Ramadan esok kita nak gelut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita boleh buat, kita baca Quran 3 hari khatam, baca 10 juzuk. Ataupun kita khatam Quran 5 hari, berarti 6 juzuk setiap hari. Ataupun kita baca, kita khatam Quran 6 hari, iaitu 5 juzuk sehari. Ataupun kita baca Masalah Sayyidina Muhammad, kita baca khatam 10 hari, sehari 3 juzuk. Ataupun kita khatam Al-Quran 15 hari sekali. Dalam Ramadan kita khatam 2 kali. Tuan-tuan, kalau tak boleh itu juga, tuan-tuan tak boleh sekali khatam Quran ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, ni peluang keemasan untuk kita, sebab umur duk ada lagi. Kalau kita mati, kita tak ada buat lah. Takut ni Ramadan terakhir kita. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemudahan pada kita untuk kita bergelut dengan Al-Quran, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bidatin, Allahumma nawwir qulubana bidatin, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.